Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ja'alna minal ma'zuli fit ta'bir wa ja'alhum minal ma'zuli fis sama'. Allahumma ja'al qulubana naqiyatan taqiyatan bisafiyah birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma zidna ilman nafi'ah. Allahumma zidna ilman nafi'ah. Allahumma zidna ilman nafi'ah. Allahumma zidna ilman nafi'ah wa zidna fahman wa aklan wa adaban. Allahumma ahyina bi hayatil ulama. Allahumma ahyina bi hayatil ulama. Allahumma ahyina bi hayatil ulama wa amitna bi mautis syuhada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah ibu bapa dan pula saudara-saudari dan pula hadirin hadirat yang mengikuti live kita ini. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun lagu mana pun, walaupun cuma lagu mana, kita dapat boleh buat juga dengan taufik dan hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi harap kemaafan sikit daripada ibu-ibu dan bapa yang duk mengikuti, jadi kelewat test sikit malam ni dah kerana ada kerja. Jadi kita harap kemaafan sikit. Jadi semalam kita duk berbicara tentang pernikahan dan perkahwinan antara Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Siti Khadijah. Maka perkahwinan ni Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Khadijah, maka usia Nabi dan umur Nabi saat itu 25 tahun. Kerana sangat-sangat seronoknya Siti Khadijah dan suka kepada Nabi selepas daripada Nabi klik daripada rihlah ataupun perniagaan daripada Syam dengan Maisarah, yakni hambanya, maka terjatuh cinta oleh Siti Khadijah pada Nabi. Maka Siti Khadijah pun hantarkan orang utusan satu orang untuk mempinangkan akan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk dirinya. Jadi ketika apabila mengkhatib ataupun menikah di antara Siti Khadijah, seolah kata orang yang jadi wali kan di atas Khadijah. Sebab Khadijah dikatakan bujang kerana ayah Khadijah tak ada dah khawailik ketika ni. Yang ni ada bapa saudaranya yang menikah jadi wali bagi Siti Khadijah. Tengok yang kata masa jahiliyah dulu pun orang panggil perkahwinan saat ni tu yang ada wali. Maka orang yang jadi wali di atas perkahwinan di antara Nabi dengan Siti Khadijah ialah kena pada Umar ibnu Usdin. Ini daripada bapa saudara bagi Siti Khadijah sebagai jadi walinya. Jadi selepas daripada perkahwin ni, maka belum pada nak berkahwin saat itu, maka berkhutbahlah oleh Abu Talib pada itu hari, yakni pada ini hari perkahwin ni, yakni hari perkahwin ni Nabi dengan Khadijah, yakni pada hari yakni Yaumiz Zawad di antara Nabi dengan Siti Khadijah. Pada hari perkahwin ni di antara Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Siti Khadijah. Maka Abu Talib bapa saudara Nabi kata di dalam khutbahnya, faqal alhamdulillahillazi ja'alana min zurriyyati Ibrahim wa zar'i Ibrahim wa zar'i Ismaila wa di'di Ma'adin wa unsuri Mudar wa ja'alana hadanata baiti wa suwasa harami wa ja'alahu lana hajja baitan mahjujah. Ini khutbah yang dibacakan oleh Abu Talib ialah bapa saudara bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ibu-ibu bapa dan saudara-saudari yang duk mengikuti live kita ataupun duk mengikuti kan masalah pengajian kita, alhamdulillah kita terima kasih pada Allah dan terima kasih kepada semua daripada orang-orang yang duk mengikuti. Jadi Abu Talib daripada bapa saudara Nabi pun kata alhamdulillahillazi ja'alana. Pujian-pujian itu sabik Allah, sabik bagi Allah, mustahak bagi Allah yang menjadikan kami daripada Muhammad, daripada kami Abu Talib, daripada Abdul Muttalib, daripada Abbas semua, Banu Hashim, Banu Muttalib, daripada keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam dan pula daripada cocok tani ataupun habuwe ataupun titih baris daripada Nabi Ismail dan pula klien daripada daripada Ma'adin, yakni klien lagi pula perkara yang lebih daripada keturunan Mudar. Wa ja'alana hadanata baiti, dan menjadi pula Allah Ta'alakan kami yakni orang yang dapat melihara dan menjagakan Baitullah ataupun rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Dan pula waja'alana, dan menjadikan kami pula baitan mahjujah, yakni baitullah yang dibuat haji setiap tahun dah. Kemudian kata Abu Talib lagi, thumma inna ibna akhi haza Muhammadu bin Abdullah la yuzanu bihi rajulun. Jadi Abu Talib pun ada kata laginya, summa inna ibna akhi, dan sesungguh daripada anak saudara aku ni, yang ini sifat. Yang mana? Akhi, yang ini. Sesungguh anak saudara aku yang mana? Hadza, yang ini. Bagi orang ngaji nahwu tahulah, i'rab hadza tu jadi gapo di sifat. Muhammadu bin Abdullah, ialah Muhammad ibnu Abdullah ni la yuzanu bihi rajulun, tak boleh buat pertimbangan. Tak dibuat timbangkan, tak boleh nak buat ukurkan dengan dia, dengan Muhammad, dengan anak saudara aku ni. Rajulun, seorang pun daripada Quraisy. Rajulun min Quraisy, rajulun minal Arab. Makna kata nak buat pengukuran, nak buat pertimbangan dengan anak saudara aku Muhammad ini, tak ada. Tak ada seorang pun daripada akhlak yang terbagus, daripada orang yang baiknya perangai, baiknya akhlak, lagi pula bagusnya akhlak, lagi pula orang yang yang ada amanah, lagi orang boleh yang dipercayai, lagi pula dia tu sidqil hadis. Sebab tu Nabi sallallahu alaihi wasallam ada sabda pada satu hadisnya, innama bu'istu innama bu'ithu liutammima makarimal akhlaq, sesungguh dibangkit akan daku oleh Allah, diutuh akan daku oleh Allah supaya aku nak mesempurnakan segala kemuliaan-kemuliaan daripada akhlak. Sebab tu Abu Talib kata oleh ketebah dia ni, tak ada seorang pun nak buat ukur, nak buat banding dengan anak saudaraku Muhammad ni, illa rujjiha bihi, kalau dibanding pun illa rujjiha bihi, malaikat diperkuatkan dengan dia. Makna kata lebih Nabi SAW daripada yang lain, daripada Arab Quraisy yang lain. Nisbah gapo tak boleh nak timeh, tak boleh nak kira, tak boleh nak gapo nak ukur dengan Nabi, dengan anak dara ke ni. Syarafan, nisbah kemuliaannya, nisbah kemuliaan Nabi kita ni dikatakan seorang yang lebih, wanablan, dan nisbah titih baris. Kalau kira asal daripada baik, yang berasal baik daripada titih baris baik, nak wayak kata berasal titih baris Nabi ni dikata baik, sebab titih baris Nabi hak 12 kumpulan isnatai asyara qabilatan minal Arab, daripada Quraisy 12, maka semua keturunan Nabi daripada Banu Hashim, Banu Muttalib, semua ini tidak jatuhkan sifahil jahiliyah, tak pernah berlaku kezina, tak pernah berlaku berzina. Wa fadlan, dan nisbah kelebihan. Kalau nisbah kelebihan, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam lebih. Wa aqlan, dan nisbah Nabi itu dikatakan berakal, sebab Nabi dikatakan fatana, orang yang bijaksana, yang lebih daripada apa orang panggil baqariyah, orang panggil abqariyah lagi. Abqariyah tu sekadar kita kata otak saat itu orang panggil geliga, Nabi itu lebih pada tu lagi. Sungguh kata dia tu yang lebih nisbah kemuliaan, nisbah titih baris berasalnya daripada asal titih baris tu baik dan kelebihan. Wa in kana fil mali kullun, dan jika adalah pada Nabi tu harta yang sikit. Wa in kana fil mali kullun, dan jika adalah pada harta Nabi tu sedikit, Nabi tu harta sikit. Sebab itulah Nabi tak pernah doa dengan Allah Ta'ala minta ketenangan. Sebab tu Allah Subhanahu Wa Ta'ala ibu bapa, semua daripada doa-doa anbiya, doa para nabi, dan pula daripada doa para rasul, maka semua itu diistijabah dan pula diperkenankan oleh Allah. Kita nak contohkanlah doa bagi Nabi Musa ketika ia minta Allah Ta'ala binasakan korung, maka Allah Ta'ala tak tolakkan doa bagi Nabi Musa. Semua tu kalau kita tengok doa Nabi Nuh, ya Allah ya Ilahi, minta membinasalah kaum aku ini, maka Allah Ta'ala pun beri putusan royak kepada Nuh, hey, mu nak pergi di atas satu bukit, mu tanikan satu pokok kayu, kerana pada masa sekian akan boh dan baji akan datang dan mari. Makna kata setiap doa bagi Rasul, doa bagi Nabi, Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak tolak. Makna istijabah. Tapi Nabi kita pada ketika hidupnya dan ketika hayat Nabi, Nabi tak pernah dengan Allah, tak pernah minta kepada Allah. Cumanya Nabi berdoa kata nak, Allahumma ahyini miskina wa amitni miskina. Hey Allah,
minta menghiduplah akan daku di dalam keadaan ku ni miskin ya Allah. Sebab Nabi ketika dia hidup kan, Nabi saat ni tu makan sehari, lagi pula kenyai sehari. Nabi kita makan, dia apabila dia rasa kenyai, dia makan. Apabila dia lapar, dia makan. Apabila berasa kenyai, dia berhenti. Ini amalan Nabi SAW. Apabila Nabi itu terasa lapar, Nabi itu makan. Apabila Nabi terasa kenyai, maka Nabi itu berhenti. Maka inilah amalan bagi Nabi SAW. Maka kita titik berat sini sikit. Siapa dia kalau nak kurangkan penyakit pada diri, yakni makan ketika lapar. Apabila berasa kenyik, berhenti. Ini orang panggil satu ubat yang paling besar yang diamalkan oleh Nabi SAW. Jadi Nabi kita SAW sebab tu doa dengan Allah, Allahumma ahyini miskina, wahai Allah, minta memperhiduplah akan daku, akan Muhammad ni miskinan, hal keadaan ku ni miskin. Tengok Nabi SAW pada mana kita nak buat misal ibu bapa. Ketika peperangan Khandaq ataupun peperangan peperangan Al-Ahzab, hak kita dok kata di dalam takbir raya tu kan. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Patut laka la ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dan wa nasara 'abdan wa a'azzajun wa a'azzajun ahza wa a'azzajun dahu wa hazamal ahzaba wahdah. Jadi dalam medan peperangan Ahzab ataupun dalam masalah peperangan Khandaq, apabila ketika tu ketika masalah Nabi dan sahabat tu nak gali parit untuk nak mempertahankan daripada peperangan Quraisy, dan pula orang Yahudi pakat, dan pula orang-orang Arab pun pakat daripada Quraisy, daripada Ghatfan, lagi pula daripada nyarah Yahudi, maka berhimpun mereka itu akan hatankan orang Islam, lagi pula nak serangkan orang Islam. Maka diberi fikrahkan kepada Nabi oleh Salman Farisi. Dia kata, kami pernah pada masa kami duduk di dalam peperangan dengan Raja Faris, kami buat parit. Buat parit. Kemudian ketika ni sahabat duk gali kan, cuba kita pergi Madinah. Tengok Madinah ibu bapa, maka bukit tu batu saja. Pas batu tu kerah-kerah pula. Cuba kita tengok kereta nyodok duk sodak kawasan Mekah, kawasan Madinah. Allah gugu ketaknya dan kerahnya batu. Tapi Nabi dulu dan sahabat gali ngecok, nak gali parit. Kemudian sahabat sangat lapar, makan ni pun tak ada, minum ni pun kurang. Maka sahabat satu ketika mari royak kepada Nabi, ya Rasulullah, amal lapar. Maka sahabat akikkan baju dia, maka nampak batu di bawah buah baju sahabat tu 2 biji ataupun 2 butir. Nabi apabila tengok sahabat macam tu, batu duduk di bawah perut sahabat tu ada 2 butir, maka Nabi pun akik baju dia. Akik baju dia akik baju dia, maka nampak batu 3 butir. Sahabat tu lapar dah, batu 2 butir. Nabi teruk lagi, lapar lagi. Sebab tu Nabi berdoa dengan Allah, Allahumma ahyini miskina. Hei Allah, minta menghiduplah aku ni dalam keadaan miskin. Tu nak kata, sebab tu kalau kita baca zangi kan, hak Allah Ta'ala pada kata kan, pada satu syair ataupun pada satu kisah ataupun satu perkataan dalam zangi katanya, waqad utiya mafatihul khazainil ardiyah, dan sesungguh Allah Ta'ala sudah buka dah pada Nabi, yakni daripada gedang-gedang, daripada gedang bumi, daripada rezeki nak wih pada Nabi. Nabi tak say. Tengok ke? Bukit Uhud saat ni kata Bukit Uhud saat ni kata dia minta pada Allah nak jadikan akan mah. Zahabang fa'abah. Jadi Uhud katanya, ya Allah, mintalah jadi kami saat ni tu mah. Kami nak bergabak, nak jadi mah saat ni tu, nak bela pada Muhammad, nak bela kepada Nabi SAW, supaya ambilkan kami tu buat khijaukan agama. Tapi Nabi kata fa'abah, Nabi tak ada nak. Dunia Nabi boleh makan, lepas tu Nabi lapar sehari, dan pula Nabi kenyai sehari. Lepas tu ketika mati Nabi SAW, ya ibu bapa, saudara-saudari, tengok Nabi ketika hidup, makan gatik, senir gatik, lapar gatik, lagi pula kenyai gatik. Kenyai 1 hari, lapar 1 hari, kenyai sehari 2, lapar sehari 2. Tapi ketika Nabi mati Nabi kita SAW, hari Nabi kita wafat tu, ya Allah Nabi lekat hutan, dan Nabi ada tergadaikan baju besi dan baju rata dia tu kepada Yahudi. Ni mati Nabi.
Adapun kita ni Allah, ibu bapa, saudara-saudari, ketika mati kita Allah kebun beratus-ratus rah, kereta berpuluh-puluh tih, rumah pun besar, duit pun berlana. Tapi Nabi SAW yang dikatakan pimpin umat ini, Allahu Akbar, ketika mati tak ada duit seteh. Dan ketika mati, baju besi Nabi digandaikan kepada Yahudi. Kerana inilah apabila Nabi tak pernah minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala di atas bumi ni nak kelebihan, nak kepada kelebihan, nak kepada kekayaan, tak biasa minta seperti nabi-nabi yang lain. Maka dengan sebab inilah Allah Subhanahu Wa Taala orang panggil wisit pisit ataupun perkara yang lebih, ataupun beri kepada Nabi satu orang panggil perkara yang utama, perkara istimewa di akhirat dan pula di pada mahsyar di kiamat, yakni Allah Ta'ala beri kepada Nabi asy-syafa'atul uzma. Nabi seorang yang boleh bantu dan boleh tolongkan umat-umat. Adapun Nabi lain semua tak berani. Kalau kita pergi cari tu ada kata nafsi. Hei manusia, aku hari ni Tuhan larang, nak syafaat tak boleh. Tuhan marah pada aku. Kalau aku nak syafaat pada siapa, Tuhan tak izin pada aku. Tapi Nabi kita SAW, Allah Subhanahu Wa Taala wi peluang kepada Nabi, Allah Taala wi fisik pada Nabi, Allah Taala wi perkara istimewa pada Nabi, yakni boleh syafaat kepada umat-umat Nabi SAW. Inilah kelebihan Nabi di atas nabi-nabi dan rasul-rasul yang lain. Ni kita nak ceritanya, walaupun Nabi itu sedikitnya daripada harta, tapi Nabi kita lebih di sisi Allah. Di sisi Allah sangat-sangat lebih. Kerana di akhirat tak ada siapa dia boleh kecek. Semua itu nak kecek, malaikat diizinkan oleh Allah. Malaikat tak berani nak kecek, dan Nabi-Nabi dan Rasul lain tak berani nak bercakap. Malaikat ilahnya kecuali Nabi. Nabi kita SAW. Fa innal mala, kanapun harta pada Nabi itu sedikit. Allah Ta'ala wis sedikit kepada Nabi. Tapi fa innal mala, kerana sesungguh harta ni. Mal, makna perkara yang kita cenderungkan tu makna harta. Mal tu orang panggil pada mala. Yamilu, mailan. Al-mal ni makna semua orang tengok ke harta itu apa? Condong ke dia. Supaya kita tengok reta mana? Tengok kebun dia molek. Allah, hati kita terconongnya benda tu. Hati kita berkeningnya benda tu. Tu orang panggil mal. Apa mal? Apabila kita tengok, apabila kita kelih, apabila kita lihat ibu apa, maka hati kita tercononglah dan berkeninglah dan suka. Tu orang panggil mal. Mana reta? Harta pada kebun tah. Kau molek-molek tebah kebun dia. Allah ni orang dok suruh dengan dia patamah. Maka kita bahasa kena. Kebun siapa dia? Makna hati kita tu terconong. Tapi nak yakta benar terconong ni pun sebab Allah Ta'ala tak wirta pada Nabi. Kerana tak padai dengan martabat Nabi. Tak padai. Kalau tengok Nabi kena benar lebih lah. Tengok raja Rom tu dah. Allah ada dengan sedegah dah. Ada dengan borika, ada dengan ungkara. Macam-macam. Tapi Nabi SAW, Allah umah halus ya bagi kita tengok Madinah. Umah kecil ya umah Nabi. Tapi Allah Ta'ala tak bagi pada Nabi. Bahkan Nabi tu lebih di sisi Allah ibu bapa. Tapi Tuhan tak bagi kerana tak padai dengan martabat Nabi yang Allah Ta'ala nak bagi sini. Pasti dia kata sini, fa innal mala zillun zail. Kerana sesungguh bahasa harta ni, kalau kita duk conong ni, kening kepada kereta baru, kening kepada kebun dia, kening kepada kebun apa, kening kepada kebun salau. Ni, getah-getah ni, zillun zailun. Ialah dikatakan bayangan yang terhilang. Lenyap. Benda ni ia akan lenyap. Cuma tengok molek tapi ia akan hilang. Ia akan terhilang. Kadang-kadang kita tak lenyap pada dia. Kita saat ni tu tak lenyap. Ia lenyap pada kita. Misalnya kebun dia kita molek. Duk satu hari kita pun saya kebun dia kita. Kamar di kebun dia kita terbakar. Maka dia tu terhilang daripada kita. Sebab tu perkara yang lenyap. Perkara yang hilang. Sebab tu Allah Ta'ala tak bagi kepada Nabi. Kerana perkara ni perkara yang lenyap. Perkara yang hilang. Wa amrun ha'il, dan kebun-kebun ni, harta semua ni dikatakan satu perkara yang jadi tersekat dan terdinding dari akhirat. Ni sebab tu orang harta-harta banyak dia jadi sekat ni.
sekat dengan akhirat, sekat dengan semaya, sekat dengan zikir. Tengok pok-pok kebun banyak. Duk lekan seher semata. Orang duk berzuhur pun duk dalam kebun. Orang biasa pun duk dalam kebun. Allah tak ada tersekat. Sebab tu orang panggil harta tu Allah Ta'ala takwi kepada Nabi. Takut jadi tersekat dan terdining daripada Nabi nak hijakan tentang agama dan pula nak menyampai tentang dakwah kepada manusia. Sebab tu Allah Ta'ala tak bagi. Ibu bapa dan saudara-saudari, nak kata benda harta ni orang panggil satu perkara yang jadi dinding, satu perkara yang jadi menyekati kepada kita daripada akhirat, daripada nak beribadah, daripada nak zikrillah, daripada nak tasbih kepada Allah. Sebab tu orang panggil harta ni Allah Ta'ala tak beri kepada para nabi. Bahkan Allah Ta'ala beri pada para nabi ialah dikatakan ar-risalah dan berikan ilmu-ilmu. Ya tak beri benda-benda ni. Kerana benda ni orang panggil benda yang pekeh, yang musibuk, yang jadi dinding, yang sekatkan daripada Rasul dan pula Nabi itu daripada akhirat, daripada nak hijakan agama Allah. Wa ariyatun mustaraddatun. Nak royak kata harta ni. Faham molek ibu apa? Sebab tu kita tak usah duk buat laku lah. Tak usah duk kata aku harta banyak, aku tak ada kena tinggal. Jangan. Sebab semua kena tinggal. Semua kita tak kekal dengan kereta kita. Kadang-kadang kereta kita beli baru. Kadang-kadang kita duk saya bukuh lah. Kadang-kadang ayah lalu ke tepi. Ayah ni serak ni. Ayah ni cari ekor nak panak umur ni. Kalau kucing lalu pun, kucing cari ekor nak panak umur ni. Sayangnya. Tapi kita tak tahu. Satu hari kita bawa. Pergi belagogong. Kadang-kadang kita tak ada tepuh. Dia mau tepuh kita. Kereta kita jadi akal apa hacun. Orang panggil sebab tu. Orang panggil benda terhilang daripada kita. Wa ariyatun mustaradah. Dan pula perkara ni orang panggil perkara yang Allah Ta'ala wi penyai. Tu mana ariyah, yakni satu perkara yang Allah Ta'ala wi penyai pada kita, mustaraddatun, lagi pula akan ditutup balik. Ingat, bagi harta semua ni, Tuhan wi penyai ni, nyawa kita Tuhan wi penyai. Kita kena ingat, bagi hak orang wi penyai kita, maka Tuhan akan tanya balik. Tuhan akan soal, Tuhan akan minta balik. Misal mana? Misal kita kata kita nak pergi Mekah ataupun kita ni demo tu nak pergi Mekah, mai taruh rumah kita 5 kod, duit 300,000. Maka yo pergi Mekah nak tak moyo tak berani nak tinggal rumah ni, pergi Mekah sebulan, 2 sebulan lebih 40 hari. Klik mari tak berapa hari, ia akan bertanya mana mah kawan taruh demo duit kawan 300,000. Kita tak ada. Tak boleh nak kata tak ada barang demo. Maka harta yang Allah Ta'ala wi kita, kebun dia, kebun getah, kebun dokang, kebun Kistan, ataupun daripada kebun salak, kebun gapo lagi hak maju-maju lah ni, daripada kebun hak yang maju-maju, kebun dia lah kita kata di hari ni. Maka kita kena ingat kata benda ni semua Allah Ta'ala wi penyai kepada kita. Allah Ta'ala wi penyang kepada kita. Bukan benda ni kekal kita. Tuhan akan tanya dan satu persatu kepada kita. Wa huwa, dan pada hal ia Nabi sallallahu alaihi wasallam, wallahi demi Allah, ba'da haza, selepas daripada ini. Selepas daripada mana? Nabi saat itu bernego. Nabi SAW tu kata, ba'da haza, selepas pada ini, yang ditersebut daripada keadaan Nabi itu bernego ila Syam al-marrah saniyah. Selepas pada menego Nabi pada Syam, kali yang kedua ini, lahu bagi Nabi ni. Sabit bagi Nabi ni, nabaun azim, ialah beritaan yang amat besarnya. Maksud kata Nabi pergi menego ke Syam kali yang kedua, sekali dengan Abu Na'mah, kali pertama pergi waksain dengan Abu Talib pak saudara. Maka pergi kali kedua Nabi itu besar dah umur 25, minta penyaikan harta bagi Siti Kharijah, pergi buat menego dengan Maisarah, menego, dapat untungnya yang amat besar, dapat laba yang amat besar. Maka klik mari royak pada Siti Kharijah. Kharijah tu serenuknya jatuh cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka selepas pada perniagaan Nabi pada Syam ni, maka timbullah perkara dan berita yang amat besar, wa khatarun jalil, dan satu perkara yang amat besar. Khatar ni satu perkara yang besar lah. Ada khatar makna bahaya, tapi khatar tika ni satu perkara yang besar, satu perkara yang hebat, satu perkara yang teragung. Wa qad khataba ilaikum raghbatan fi karabikum Khadijah wa qad bazala laha minas sadaq
kaza wa ala zalika tammal amr. Dah. Wa qad khataba ilaikum, dan sungguh pinang kepada kamu hi Quraisy. Telah pinang kepada kamu hi Quraisy. Daripada keluarga Nabi, keluarga Quraisy, ragbatan, kegemaran. Satu jatuh orang panggil, satu perkara yang gemar, satu perkara yang suka, yang gembira, yang seronok, fi karamatikum, fi karimatikum, pada kemuliaan kamu. Siapa dia ni? Apabila khutbahnya, pinangnya kepada kamu, dan pinang tu, maka berlakulah satu perkara yang gemar dan suka pada kamu, pada kemuliaan kamu. Tuan kata, wa qad khataba ilaikum raghbatan fi karamikum, dan sesungguh berkhutbah dan pinang kepada kamu akan satu perkara yang gemar suka kamu pada kemuliaan kamu. Siapa dia? Khadijah tu. Kerana mempinangkan akan Nabi SAW oleh Siti Khadijah, maka orang-orang erat Quraisy daripada Banu Hashim, Banu Muttalib, Banu Usdim, Banu Zahra, daripada keluarga-keluarga erat daripada Fok Quraisy, semua tu gemar, semua tu pakak berkenih, semua tu pakak suka. Kenapa? Demo tahu kata Khadijah ni sayyidatan tajiratan, yagi pula wa malan wa syarafan wa nasaban wa hasaban. Siti Khadijah ni satu pengulunya, dan lagi pula orang yang mulianya, lagi pula orang pandai meneganya, orang yang banyak hartanya, dan orang kemuliaan. Sebab itulah mereka tu bahasa mulianya Siti Khadijah saat itu pinang Nabi SAW. Wa qad bazalalaha, dan sungguh memberi ia Nabi laha, baginya, bagi Khadijah, minas sadaqah, daripada mah kahwin. Itu makna minas sadaq ay minal mahri. Nak yak kata sungguh kata Khadijah tu kaya, tapi sunnah Nabi tu apabila pergi menikah dan berkahwin dengan Siti Khadijah, maka Nabi juga mah kahwin. Sebab tu satu hadis Nabi kata, iltamis walau khatiman, iltamis walau khataman min hadidin. Apabila seorang ni nak berkahwin ibu bapa, Nabi katanya, iltamis, tutuplah engkau hi perempuan kepada seorang tok lelaki dan suami, keluarga suami ni, khataman min hadidin, walau khataman min hadidin, dan jikalau cicing daripada besi sekalipun. Tengok nak kata sunnah Nabi SAW, Nabi menikah dan Nabi berkahwin, maka Nabi juga mah kahwin kepada Siti Khadijah, walaupun dia tahu atau Khadijah tu orang kaya, tapi orang panggil sunnah Nabi. Sebab Nabi kata an-nikahu sunnati, faman lam ya'mal bi sunnati falaisa minni. Dengar mulai ibu apa? Nabi katanya an-nikahu sunnati, bermula nikah tu sunnah aku, jalan aku, perkara yang aku suka. Pasal nikah ni makna kata kena ada wali, panggil tu imam kata aku menikah akan dikau dan aku kahwinkan akan dikau si Zaid dengan si Fatimah, dengan isi kahwin yang berwakili akan daku oleh walinya, dengan isi kahwin 100,000 25 kok masalah, aku terimakan nikah dengan isi kahwin yang banyak tersebut deh. Tu hak kita. Kemudian isi kahwin ni satu perkara yang dikatakan sunnah Nabi. Ni menikah yang kena dan nikah yang sahih, yakni kena menikah betul. Jangan duk main menikah serati lah ibu bapa dan pemuda-pemudi. Kalau kita menikah serati, pesen sing giduk sekali. Kabar-kabar tak ada dengan wali, tak ada dengan ibu bapa, tak ada dengan tok imi. Dia menikah cara kita. Ini tak boleh. Ini bukan sunnah Nabi. Nabi kata dah an-nikahu sunnati, faman lam ya'mal bi sunnati, maka barang siapa tidak beramal dengan sunnahku Nabi, falaisa minni, maka orang ini bukan daripada umat aku. Nikah wi molek maka dalam nikah tu jatuh tu kena mengaji jelah dia. Ni amo nak pesan lah pada malam ni, bagi fok-fok kita semua duk dengar ni, ibu bapa pun sama, dan ibu pun sama, dan ayah pun sama, lagi pula daripada pengikut-pengikut penuntung semua, peminat-peminat semua, daripada lelaki dan para puan, maka hak jatuh tu malam kita kata nak menikah saat ni tu, dia saat ni tu kena semaya hajat, maka lepas daripada nikah saat ni tu, maka sunat dia maya sunat perkahwin ni. Ni mau nak pesan. Kadang-kadang orang lain ni tak erti pun ni. Kamadi kita orang jatuh nak nikah tu, rukun nikah 5 tu kena kenal dah. Kadang-kadang tu email tanya kita, nama ke tak lepas ke? Nama ke malu. Rukun nikah yang pertama kena ada wali. Yang keduanya kena ada lelaki. Dan yang keduanya kena ada para puan. Dah kan? Yang ketiga kena ada 2 saksi. Yang keempatnya kena ada apa? Hayat ni kena ada
orang panggil kena ada gapo tak ingat dah. Yang pertama, wali. Yang keduanya, dua saksi. Lagi pula kita kata, gapo dia? Lelaki. Lagi pula perempuan. Ini daripada rukun-rukun nikah. Mana kata nak nikah tu kena ada wali. Wali tu kena ada. Yang keduanya kita katanya ada lelaki, laki-laki dan pula laki-laki. Nak nikah tu kena jatuh. Pas jatuh tu kena nikah dengan tina. Bukan jatuh nikah dengan poneh. Kalau nikah poneh tak sah. Ataupun tong gin nikah dengan tong. Hak cerita dia meroyak tu lah. Tong gin nikah dengan poneh. Tong tu jadi jatuh tok laki. Gin nikah dengan poneh. Tiba-tiba tok laki buat besar. Ni peling kibu apa? Tong gin nikah dengan poneh. Cerita hak sungguh ni. Nikah dengan poneh. Kalau kita kira di segi hukum syarak sah tak? Jawab kata tak sah. Nikah tina tam gin nikah dengan poneh hak tu sah. Kalau kita kira tengok asal tam ni tina gin nikah dengan poneh. Poneh ni jatuh tina. Sah tapi orang panggil tiba-tiba tam ni biasa geh nak jadi jatuh. Gin nikah dengan poneh tiba-tiba tok laki tam ni gil kat perut. Ni peling tapi hak syaratnya yang pertama kena ada wali. Yang kedua kena ada dua saksi. Yang tiga masalah nak nikah tu kena orang lelaki zakarun. Yang kedua kena adanya perempuan. Makna orang nak nikah tu perempuan. Dan satu lagi orang panggilnya gapo? Satu lagi tak ingat tu. Masalah kena ada sirah orang panggil ijab dan qabul. Ijab dan qabul. Mana aku nikah akan dikata orang panggil ijab, qabul aku terima akan nikahnya dengan isi kahwin yang banyak tersebut. Kena ingat fak jatuh semua. Fak jatuh nak jadi tok lelaki tu kena ingat benar-benar ni. Yang pertamanya wali. Yang kedua, zakarun kena dalam akad orang panggil rukun nikah tu kena ada hak jatuh, kena ada hak lelaki. Yang ketiga kena ada perempuan. Yang keempat rukun nikah yakni dua saksi. Yang keempat kena ada sirah ijab dan qabul baru nak sah akad nikah. Kena ingat molek fok-fok nak menikah dan fok-fok nak berkahwin. Lepas tu bagi nak jadi suami tu dah. Apabila kita pergi molek weh, aku menikah akan dikau dan aku berkahwinkan akan dikau si Zakaria dengan Hasnah yang berwakili akan dakunya oleh bapaknya, yang berwakili akan daku oleh bolinya ataupun oleh bapaknya dengan isi kahwin 100,000 dan 142,000 dua kau. Maka kita pun jawab aku terima akan nikahnya dengan isi kahwin banyak tersebut. Alhamdulillah ada mata saksi tu kita tanya saksi waktu email tengah guna saksi weh cerak tak cerak lagi. Dia tak apa dah tu nyata jangan nyok kali nama belik. Nama tok lelaki tu belik. Hak nak jadi suami tu belik kah? Ya tu pun cerah cekak dah pegang tangan tu. Ya kata ni meroyak sini ni pia ni pucet ni kata dengar babo wasa nak bini kata fang babo lew ya tangan duai cang ya kata dengar babo suruh bini kata wasa nak bini lalu dah kata fang babo lew ya tangan duai cang ada apabila dengar babo duk suruh ni wasa nak bini lalu dah ya tangan daya tangan dua cang deh. Jadi ni orang ni tak ada bini lagi kan ni. Tak ada bini lagi ni orang ni kata pok teh. Pok teh ni yang berapa dah nak bini ni? Nak bini hak kedua ke yang tiga dah ni. Wasa nak bini dia kata ya tangan dua cang dengan bapa surah dah. Apa tu hak nak jadi suami tu mau nak royak sikit lagi beberapa saudara-saudari yang dengar peminat-peminat dan pendengar semua. Patut tok lelaki tu nak jadi tok lelaki nak jadi suami sudah akad nikah aku terima akan nikah dengan isi kahwin banyak tersebut. Lepas dah tu naik semaya sunat dah. Kalau kita dengan bini kita, isteri kita pun kita panggil dek-dek kita mai semaya sunat. Usalli sunnata az-zawaji. Usalli sunnata az-zawaji rak'ataini lillahi ta'ala. Kita pun semaya sunat. Perkahwin ni sunat nikah 2 rakaat kerana Allah ni banyak orang tak tahu ni ibu bapa ni. Duk bergaduh kau lain. Duk bergaduh hukum ramah. Siapa nak semaya sunat nikah pun tak ada. Ni teruk ni.
Ni amo nak pesan kepada semua apabila nak berkat di dalam majlis walimatul arsi, yakni majlis orang panggil walimah, majlis pernikahan dan perkahwinan ni, maka sudah nikah pak saat ni tu, kita ajak adik kita ataupun isteri kita, adik kita semaya ataupun semaya bilik, kita semaya luar. Usalli sunnataz zawaji, saja aku semaya sunat perkahwinan ni kerana Allah Subhanahu wa taala. Deh. Maka mai sunat siap pak tu berdoa dengan Allah Taala, ya Allah, dah. Bacalah alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu. Lepas pada tu Allahumma jama'ana jam'an marhuman, Allahumma jama'ana fi khair, Allahumma jama'ana ataupun Allahumma jama'ani ana ma'az zaujah, hi Allah menghimpunglah akan daku serta dengan isteriku fi khair, di dalam kebajikan, wa barakatin fid dunya wal akhirah. Misalnya Allahumma jama'ani ma'az zaujah, hi Allah minta menghimpunglah aku sekali dengan isteriku ni. Allahumma jama'ani ma'az zaujah ataupun bizaujah, ada di dalam dunia dan akhirat, fi khairin wa barakatin wa sa'adatin fid dunya wal akhirah. Berdoa dengan Tuhan. Lepas pada tu, hak nak jadi suami, panggil adik dia duduk dalam bilik. Nah, pada mau nak pukul ke pukul lah. Lepas tu kita bacalah doa sikit tabuk bung retina kita tu. Tu hak jatuh baca doa gatik, baca bismillahirrahmanirrahim, bacalah Fatihah, bacalah ayat kursi, bacalah kita ta Allah maftah alaihi, Allah maftah alaiha futuhal arifin wa faqiha fid din wa faqiha fid din wa faqiha fid din. Hey Allah, minta membukalah mata hati isteriku sebagai bukakan hati-hati orang yang kenal pada Allah. Allahumma faqiha fid din. Hey Allah, muwi pahala isteriku ni kepada agamamu ya Allah. Ni bagi orang hak nak jadi suami, siuk dulu, belum nak kecek, belum nak gapo, sudah maya sunat, maka kita siuk tabuk bung retina kita, insya-Allah retina kita akan jadi orang yang soleh, dan orang tina kita dan isteri kita akan taat dan patuh kepada kita ibu bapa. Bacalah ayat lagi deh. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Baca gilah. Deh. Wa ala zalika tammal amar. Patung. Wa qad kanat mutazawwijatan qablahu bi abi halah tuwfiya anha wa lahu minha waladun ismu halah wa huwa zabibu wa huwa rabibu al-mustafa sallallahu alaihi wasallam. Ni nak ayat tanam. Jadi Siti Khadijah ketika dia berkahwinkan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dah. Siti Khadijah saat itu selepas pada dia berkahwin, tapi belum daripada dia berkahwin dengan Nabi, dia ada berkahwin dah dengan suami yang dulu. Dah. Wa qad kanat, dan telah adalah ia Siti Khadijah mutazawwijatan, dia tu pernah berkahwin dah, pernah nikah dah sebelum daripada Nabi. Qablahu ay qablan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebelum daripada Nabi tu Siti Khadijah pernah berkahwin. Dia pernah berkahwin tu dengan siapa? Bi abi halah, dengan bapa bagi halah. Dah. Halah tu anak dia, sebab tu orang Arab ni kalau anak sulung dia Muhammad, dia tak Abu Muhammad. Kalau anak sulung dia nama Bashar, dia tak nama Abu Bashar. Begitulah. Bapa dia bapa Allah. Ataupun ayah Allah. Dah. Asalnya anak dia nama Abdullah, tak ayah Allah. Dah. Misalnya kalau bahasa kampung kitanya, bahasa Melayunya, dah demo tu siapa dia weh? Demo kata Pak apa? Nah, Pak Zaid. Bahasa Arabnya Abu Zaidin. Kalau misalnya kita tahu bahasa Arabnya Abu Zaidin Abu Abdullah, ya orang Arab ia akan bangsakan dia apabila jadi bapa seorang, ia bangsa kepada anak sulungnya, anak hak mula-mula dia. Maka Siti Khadijah kita belum daripada dia nak berkahwin dengan Nabi, ia berkahwin dah dengan Abu Halah. Maka Abu Halah ni dah tuwfiya, diwafat daripadanya, tinggalkan Siti Khadijah. Maka wafat, mati. Lepas pada mati, orang panggil Siti Khadijah saat itu orang panggil tertolak, ataupun dia tu orang panggil apa dia? Tertinggal daripada Khadijah kerana wafat bagi Abu Halah. Makna Khadijah pun duk seorang bujir dan jana. Lepas tu mai kahwin dengan Nabi. Walahu, dan sabik baginya. Bagi siapa dia? Bagi Abi Halah ni. Minha, maka lahirkan sebab dia nikah berkahwin dengan Siti Khadijah. Boleh gawak? Waladun, satu orang anak.
Satu anak lah. Ketika Abu Halah menikah Siti Khadijah, boleh satu anak yang bernama Halah. Ismuhu, anaknya, anak Siti Khadijah sekali dengan Abi Halah ni, namanya Halatun. Maka Halah ni siapa dia? Wa huwa Rabibul Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Ialah kena kepada anak tiri bagi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jadi makna katanya Rabibu al-Mustafa. Makna kata Halah ni makna anak kepada Siti Khadijah yang dia berkahwin dengan tok laki yang dulu. Maka tok laki yang dulu tu mati dan wafat, maka boleh anak seorang tinggal, anak seorang bernama Halah, dikatakan Rabibul Mustafa. Makna kata Nabi tu belum kahwin tu, apabila kahwin tu dapat dah anak satu orang, dikatakan anak tiri. Ialah nama Halah. Ingat molek. Anak tiri Nabi nama gapo? Ialah nama Halah. Kerana Siti Khadijah belum pada kahwin dengan Nabi, dia menikah dah dengan Abu Halah. Yang ialah dikatakan tok laki yang pertama bagi Siti Khadijah. Radhiyallahu anha. Pada mau tanya sikitnya, kita nak jawab soalan semalam tu. Doa kerap. Ada doa kerap jak tang duai. Doa lah kata bapa. Mudah-mudahan kita pun nak menikah juga ya kata ni. Lepas tu doa hai rau duai, tangan duai. Bapa ayuk 31 แล้ว. Ayuk 31 แล้ว. Al-Fadir. Asbahan. Mana Al-Fadir. Asbahan ni dia kata berdoa widiyatillah, dia pun wasa nak menikah cekak-cekak dah. Dia kata umur dia sekarang tu 31 dah, masya-Allah. Insya-Allah mudah-mudahan muwaffaq. Allah muwaffaq. Lagi Allah bitaisir. Minta Allah Taala mudahkan kepadamu Al-Fadir. Dan minta Tuhan mudahlah dengan apa cita-cita nak bapa berdoa, minta cepat-cepatlah jumpakan jodoh, lagi pula temu yang cepat-cepat mungkin insya-Allah. Dengan berkat mengikuti sejarah Nabi, dengan Siti Khadijah berkahwin dengan Nabi, mudah-mudahan Tuhan cepatkan di dalam perkahwin ni engkau itu dan kamu itu. Pada mau tanya nganteng Chow Sao. Chow Sao.บางคนไม่ละหมาดเพราะกลัวเครื่องสำอางหลุดaduh masya-Allah. Ya tanya ni. Allah ni kita serius kau nak royak ni, bapa nak royak pun nama kenapa supaya duk itu ke demo apa ni. Ibu bapa ni. Demo tanya ni. Tanya katanya, jadi hari menikah tu setengah-setengah dia kata Chow Sao bangkun mai lemat. Sebab apa mai lamat hari nikah saat ni? Sebab takut telucuk kering hok gamaha dia tu. Kering sam'an hok gamaha. Ini bukir ni ibu bapa ni. Jadi kita marinya Nabi kata an-nikahu sunnati faman lam ya'mal bi sunnati falaisa minni. Ingat hadis ni ibu bapa. Nabi kata perkahwin ni, nikah ni ialah sunnah aku. Maka siapa dia tak beramal dengan sunnah aku, orang ni bukan daripada umatku. Maka masalah semaya ni dikata sunnah Nabi, jalan Nabi. Lepas tu kita jadi Chow Sao ataupun jadi Chow Bao. Setengah daripada Chow Sao ataupun daripada pengantin baru tu, arusa tu tak semaya. Waliyazubillah. Sebab apa tak semaya? Sebab dia pakai kering ni. Ada yang mau berjanguk dia kering tu apa lapis tebal tu. Siapa belum mata kita tengok wasa belalok, wasa takut. Kenapa nampak cantik? Wasa takut, wasa gung. Siapa boh kadang-kadang hidung hok keping jadi nampak tebal sikit, sini nampak gelang, nampak butut sikit. Ya ada lah ni. Kakak-kakak untuk berjanguk ya ada. Lepas tu ya bukir ibu bapa, siapa kita menikah kahwin, hari berkahwin ni tu jangan tinggal semaya, buku takut jatuh kering-kering gamaha kita. Kalau gimbik asmaya, maka punah kering, kena berjanguk semula. Allah, kita pada kau takut jatuh kering dengan kita jatuh dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala, ibu bapa dan saudara-saudari. Orang tinggal semaya satu waktu, hadis Nabi yang diceritakan, orang tinggal ke semaya satu waktu dengan tanpa uzur, dengan tak ada uzur kok tu kok ni.
Allah Subhanahu wa taala akan tahu dia dalam neraka, akan capuk dia dalam neraka, ialah apa? Yakni satu hukum. Maka satu hukum ni lama mana? Ialah dikatakan 80 tahun di akhirat. Maka 80 tahun di akhirat, kalau kita kira satu hari akhirat, ialah bersamaan dengan 1000 tahun di dunia. Ni teruk ni. Tak padai ibu bapa dengan kita duk sayangkan kering adik-adik kita semua dan pula peminat semua dan saudara-saudari dengan kita tinggalkan masalah semaya, takut jatuhnya kering gamaha dengan kita kena terujung dalam dengan Allah Taala satu hukum. Pas misalnya sehari tu mik pagi sampai gelap 5 waktu pakai tak semaya belaka. Kira mik sendiri 80 tahun. Satu waktu. Pas 80 tahun pula jadi 100 apa? 160 tahun duduk dalam neraka. Wal iyazubillah. Dia mata tak apa. Belah jatuh dah. Belah tak semaya. Lepas tu kita khotobat dengan Allah. Tu tak kena kalau kita kecek lah tu. Kalau kita kecek lah tu, makna kita bersenda-senda, berlengoh-lengoh, bermain-main dengan agama Allah. Takut kita tu jatuh di dalam agama Allah. Jatuh agama. Nah. Salam babo. Fang leo dai prayok. Maka dah. Lepas tu kata raucat tangan tercau sau miluk. Dah miluk. Miluk apa ni? Dia kata ta raucat tangan tercau sau miluk ya tim. Babo cuy nasihat noiครับ ลูกya tim. Gapo lu ya cau sau miluk ya tim. Gapo lu ya tak faham ni? Gapo lu ya tim. Babo cuy nasihat noi ครับ Jadi causa tu ada lu'ya. Gapo lu'ya ni? Tak faham lu'ya tim. Gapo lu'ya? Perak. Nah, gapo ni lu'ya ni? Jadi kita tak faham juga tu dia nak tu lu'ya tu gapo lu'ya tim. Babo cuy nasihat ni, hak masalah causa usat ni tu tak semaya sebab takutnya telucuknya kering, maka tak padailah kita saat ni tu takut kepada telucuk kering sampai kita tinggal semaya, dia tak padai. Nah, kerana kita kena terujung dalam neraka, kalau kita taubat Allah Taala terima, alhamdulillah. Maka amo nak jawab soalan hak semalam sikit berapa nah soalan dia mau tanya semalam. Dah. Dia tanya ni ya tu. Tanya ni dah. Babo yin clock ยิงคลอกเลือกออกครบ60แล้วละหมาดได้5วันปัตตุเลือกออกมาอีกละหมาดได้ไหม Jadi hak ni tak apa kita nak oyak setagi, nak oyak malam dulu, duk tangguh hak malam nah. Ibu apa nah? Lu ya lu kampha. Nanti kita oyak tagi nah. Jadi masalahnya hak malam dia mau tanya mau duk wasa terlekat sikit berapa nah. Jadi malam dia mau tanya ammo masalah kubur tu Adam kita alaihi salam di mana. Dah ada anak yatim tu sebab tu kata ya bining lepas tu ada anak yatim. Dia kata kita boleh causau, lepas tu causau kita tu ada anak yakni ada anak yatim. Makna kata bining kita pernah nikah dah, lepas tu tok laki dulu, lepas tu dapat anak. Dan anak dia tu tak ada akil dan balik lagi dah. Lepas tu cuy nasihat lagu ni lah. Kita nak oyak amal sikit nah. Ibu apa kalau kita nak oyak nah, banyak soalan dia mau tanya ni. InsyaAllah kita jawab sikit demi sikit nah. Masa kita pun tak banyak nah. Jadi semalam amo setelekat sikit dia mau tanya kata kubur Tok Adam kita di mana? Dah kubur Tok Adam kita di manakah? Di mana? Maka nama nak jawab dua jawapan. Nah, jawapan yang pertama nah. Jadi kubur Tok Adam alaihi salam saat ni tu ulama duk kaji, ulama duk cik mari, maka tidak didapatkan dalil di dalam Quran. La yujad dalilun fi kitabillah yushiru ilal makan allazi bihi qabru alaihi salam. Dah. Jadi ulama duk kaji gi mari, duk periksa gi mari gapo gitu ini. Tak didapatkan dalil di dalam kitab Allah, di dalam hadis ataupun di dalam tafsir dan di dalam Quran yang mengisyarat yushiru ilal makan, yang mengisyarat kepada tempat ni tu. Nah, tidak dapat. Di dalam Quran tu tak ada dalil yang sarah, dalil yang terang yang nyata kata kubur Nabi Adam di mana. Tapi وقد ذكر الحيتمي في تحفة المحتاج أثناء أحاديثه عن مصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم.
Tapi kalau tengok kepada masalah Quran yang soreh yang menyata tu tak ada. Tertengah masalah kubur Tok Adam AS. Tapi kata Haytami di dalam Tuhfatil Muhtad di tengah-tengah hadis daripada musalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi Masjidil Khif. Daripada Ibn Jamal annahu qala wa mihrabu hazil qubbah huwa mahallul ahjad allati kana amama al-manara wa bi qurbihi qabru Adam AS. Wa hadzal qaulul awal. Jadi perkataan, kerana perkataan ni, saya mau tanya kubur tak ada ni, masalahnya dia katanya dah, masalah kubur tak ada ni, di mana? Di Masjid Khif. Di atas perkataan yang pertama, dia katanya kubur Tok Adam AS ialah di mana? Ialah di Masjid Khif, yakni dikatakan dekat dengan menara, yakni menara. Kemudian kubur Tok Adam AS tu di situ. Ialah di Masjid Khif. Masjid Khif. Masjid Khif yang ada di Mina. Adapun kata perkataan kedua, kubur bagi Adam AS ialah duduk di Masjid Khif di Mina sana. Mina, Arafah, patu Muzdalifah. Lepas Muzdalifah saat itu kita mari Mina, ada Masjid Khif. Maka kata ulama di atas perkataan yang kedua, maka kubur bagi Adam AS saat itu ialah kena di Masjid Khif. Ialah kata perkataan pertama dekat dengan Manarah. Tapi ketika Tok Adam saat itu wafat, maka Jibril alaihi salam saat itu dia saat itu turun selawat di atas Adam alaihi salam. Ini beberapa yang kita dak royak sikit sebanyaknya masalah kubur Adam alaihi salam. Jadi kubur Tok Adam alaihi salam saat itu di mana? Ialah di mana? Ialah di Masjid Khif. Itu ada mau tanya, di manakah kubur dia? Sebabnya masalah kubur Tok Adam AS saat itu di Masjid Khif. Kerana Tok Adam dia jatuh di mana? Ialah jatuh di Sri Lanka. Dan pula Tok Hawa jatuh di Jeddah. Mari bertemu Tok Hawa dengan Tok Adam saat itu di mana? Ialah di Jabal Rahmah. Ialah di Padang Arafah. Di Padang Arafah. Maka duduk di Padang Arafah. Maka tempat ditanamkan Adam AS. Ialah di mana? Ialah dikatakan di Masjid Khif. Ialah di Padang Mina, tempat kita duduk melota saat itu. Itu yang kita nak jawabnya. Kubur dan tempat ditanamkan kubur ataupun tempat ditanamkan jenazah bagi Tok Adam AS di atas perkataan yang pertama ialah di mana? Ialah di Masjid Khif. Masjid Khif ataupun dekat dengan Manarah. Itu soalan hak dia mau tanya semalam dah. Lepas tu jadi hak dia mau tanyanya laginya masalah saat ni. Masalah hak dia mau tanya semalam lagi masalah pergi gada. Amo nak royak lagi masalah pergi gada masalah pergi gada ni boleh ke tak boleh dia mau tanya amo semalam tu, adakah boleh kita pergi gada? Maka amo nak jawab kata pergi gada tu boleh. Pergi gada tu boleh. Misalnya dia mau gada getah kita 10 rah dengan harga 200,000. Asalnya pergi gada boleh. Ar-rahnu tu boleh ke tak boleh? Hal yajuzur rahnu, adakah boleh kita pergi gada? Jawab kata yajuz, boleh. Asal. Kemudiannya masalah pergi gada saat ni pada asal hukum fiqh tu hasilnya naf'at benda yang kita gada tu ya kita nak make naf'at tak boleh, kita nak make naf'at nak guna tak boleh. Itu pada asal hukum fiqh. Tapi nak royak kata kalau demo gada kita. Misalnya ibu bapa, demo gada kita sama dia demo gada saat ni tu, jadi kita saat ni tu dah. Kita misalnya demo tu gada getah kita 10 rah, kemudian 10 rah saat ni tu dah. Gada getah kita 10 rah, kemudian kita pun dah. Boleh demo nak gada tapi dia kata tak boleh mik naf'at tu, hukum fiqh tak nak mik naf'at. Apa kita nak pergi gada awak gapo? Duit demo 200,000, getah demo saat ni tu tak boleh kita nak ambil naf'at, tak boleh nak ambil hasil lah. Maka semua orang tak mau pergi gada. Sebab apa? Sebab pergi gada awak ponyo dah. Tak ada boleh ambil hasil lah gapo supaya mau gada kereta, asal pada hukum tu tak boleh. Tapi lo ni tok guru kita, tok guru tani kita semua dah. Dia kira lagu mana? Dia kira katanya masalah pergi gada saat ni tu.
kita kena heboh nah kepada orang yang pegang gada. Kata dia saat ni tu boleh ambil naf'at dengan gada kita tu. Kebun getah kita ke, ataupun masalah daripada masalah gapo? Daripada masalah getah kita ataupun kereta kita gada tu, makna demo tu boleh naf'at. Kalau tak boleh naf'at gapo, demo tak selah pergi gada getah kita ataupun harta kita saat ni. Demo bayar 200,000 wi gada pergi gada kereta 200,000, tapi demo tak jangan naik. Kita pergi gada wak gapo? Asal hukum fiqh gada tu boleh, tapi nak ambil naf'at tak boleh. Tapi lah ni tok guru kita semua pakat kecek katanya, masalah kita ambil naf'at tu jadi tuai kereta ataupun tuai benda gada tu, dia kena hebah tau, tak apalah kawai wi gunalah. Masalah dia mau nak ambil hasil dia getah ataupun kereta kawai gada tak ada bermasalah. Deh. Lepas tu satu lagi dia mau tanya saat ni, kawai berkahwin. Kau sah kita nak menikah saat ni tu ialah dikatakan ada anak yatim. Ni bagi suami tu kena beringatlah. Sebab harta anak yatim tu takut jadi bercampur dengan harta kita. Dah tu kita kena beringat. Kena beringat ibu bapa, yang salah kalau kita pergi berumah ataupun kita pergi menikah dengan satu perempuan yang ada anak dah, maka anak dia saat ni tu tak sampai umur 15 lagi, tak ada akil balik. Maka bagi budak ni tok laki bagi perempuan hak yang mati tu, ia adalah tinggal pesaka bagi budak ni. Maka pesaka tu orang panggil pesaka anak yatim. Maka sangka anak yatim ni bagi tok lelaki hak baru ni kena beringat-beringat. Sebab harta anak yatim ni tak leh kita nak jual, tak leh kita nak buat apa saja. Maka katalah ulama fiqh. Daripada kalau kita kira daripada mazhab Syafi'i kita ni, kita kena jaga benar-benar. Harta budak ni misalnya ayah dia tinggal lembu 10 ekor. Lepas tu taruh kebun getah 10 ras. Maka lembu dia tu gemuk-gemuk. Segar-segar. Maka kita nak ambil tukar. Lembu kita saat ni kuru-kuru tak gemuk mana. Pergi tukar dengan harta anak yatim. Maka lembu gemuk-gemuk kita ambil jadi milik kita. Lembu kuru kita beri kepada anak yatim. Makna kata kita makan harta anak yatim ni tak betul ni. Kemudian ada satu ketika. Satu ketika mau nak cerita di dalam masalah kapal laut dan perahu laut. Jadi satu ketika orang-orang Arab yang ni duduk di dalam kapal. Kemudian apabila duduk di dalam kapal saat ni tu ya api tak ada. Api tak ada nak buat mengapa nak masak tak boleh dengan sebab api tu tak ada. Kemudian di atas kapal saat ni adalah orang panas sikit, orang yang reti tentang hukum. Dia kata siapa dia gati ada makan harta nak yatim. Hak ni kena royak betul-betul lah. Orang duduk atas kapal saat ni. Dia kata siapa dia gati weh. Yakni masalahnya duduk di atas kapal makan harta anak yatim. Maka setengah daripada saat ni tu jawab setengah saat ni kata kena royak sungguh. Kenapa? Kerana orang makan harta anak yatim, dia makan api masuk di dalam perut dia. Apabila makan api masuk di dalam perut dia, maka demon ni pun berikan masalah sabuk dia siup. Dia siup. Siup. Lama-lama nya berasak di sabuk saat ni. Ni makna kata Tuhan kata orang yang makankan harta anak yatim, maka seolah-olah dia saat ni tu makankan api neraka masuk di dalam perut dia. Sebab tu di atas kapal layar, kapal perniagaan daripada orang Arab, maka dia saat ni tu tak ada api nak guna apa itu ni, maka dia tanya daripada setengah kata siapa dia gati ada makan harta anak yatim. Maka dia mau ni jawab ada satu orang pas dia pun sabuk siuk di sabuk. Maka ketika tu jadi masalahnya timbulkan api sungguh. Apabila timbulkan api, di situlah boleh berdalil kata orang yang makan harta anak yatim tu makan apa? Yakni makan api masuk di dalam perut. Inilah kita kena jaga. Misalnya kita pergi menikah dengan orang Tino yang janda ataupun dia tu bujang, kemudian ada anak dah seorang sekali dengan dia, maka ini haraplah kita kena jaga benar-benar. Kenapa? Kerana di dalam masalah ni orang panggil membawa pada kita saat ni tu kena beringat sangat-sangat. Kerana dalam masalah ni orang panggil takut kita tu pergi makankan harta anak yatim. Kena beringat harta lembu dia. Lembu dia 10 ekor, kita kena jaga mulai. Adapun kalau kita ambil lembu tu pergi jual nak beli kau banyak, tu hukum fiqh dan mazhab Hanafi ada kata boleh. Ambil harta dia, kemudian kita pergi jual. Jual saat ni untuk apa? Untuk nak biak lagi. Nak ambil lembu hak molek lagi.
Ataupun lembu seekor kita pergi boleh menang. Ambil lembu ni jual seekor, boleh 2-3 ekor masalah. Hak ni orang panggil qabiyak, qatambah, kita nak yatim tu boleh. Tapi kita nak jual kalau tak ada alasan apa-apa, hak ni tak boleh kita nak jual. Ibu apa nah, tak boleh kita nak jual. Tak boleh kita nak jual nah. InsyaAllah nah sekadar tu. Dengan katanya nah insya-Allah kita akan sambung semula dengan masalahnya cerita kita ataupun daripada kisah kita pada sirah An-Nabawiyah. InsyaAllah mudah-mudahan Allah Taala wi taufik dan hidayah pada kita semua. Boleh kita saat ni tu bersama lagi pada kali yang lain ataupun pada kali lagi akan datang dengan katanya aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fa innahu fastaghfiruhu innahu al ghafurur rahim. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.